Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 23 Januari. Sehingga 16 Januari lepas, seramai lebih 600,000 pengunjung telah menghadiri program jualan Keluarga Malaysia PJKM di 394 lokasi seluruh negara dengan nilai jualan yang direkodkan berjumlah lebih 12 juta ringgit. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata program tersebut kini diperluas meliputi kawasan luar bandar termasuk di Kapit yang memberi peluang kepada rakyat untuk turut sama menikmati barang keperluan pada harga yang lebih murah. Jelasnya PJKM yang diadakan sehingga hari ini di Dewan Suara Kapit menawarkan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga berpatutan termasuk ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung dan beras. Tambahnya pihak kementerian menggalakkan orang ramai di sekitar Kapit untuk merebut peluang itu dalam merancang pembelian keperluan rumah dan seterusnya berjimat daripada tawaran yang diberikan. Dalam pada itu katanya KPDN HEP turut mengingatkan semua peniaga agar sentiasa beretika serta mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan kerajaan. Kerajaan Sarawak sedang menimbang mengenai ketibaan pelancong luar negara secara terpilih di bawah program laluan perjalanan lengkap vaksin VTL. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata hanya Singapura ketika ini dilihat pilihan pertama berikutan Kuala Lumpur membuka laluan tersebut. Pada masa ini Singapura VTL dia hanya dengan Kuala Lumpur saja. We are looking into that slowly. Tapi we are not going to be in a rush because Singapura pun pada masa ini sedang menghadapi masalah sedikit dengan Omicron. Jelasnya sekiranya keadaan semakin pulih, pilihan tersebut boleh dilaksanakan bagi menambah ketibaan pelancong domestik dari Semenanjung Malaysia dan Sabah. Seterusnya, ia mungkin akan melibatkan laluan Indonesia dan Brunei Darussalam sama ada mengikut prosedur operasi standard kebangsaan atau menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Amanat Bersama Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak di Kuching. Terdahulu dalam amanat kepada agensi di bawah kementeriannya, beliau berharap semua pihak memainkan peranan dalam menjayakan Pelan Induk Pelancongan Sarawak 2021-2035 yang telah dirancang bersama pemain industri. Pelan ini mengambil kira perubahan kepada model perniagaan dan pada masa yang sama mengekalkan tumpuan yang kukuh kepada keperluan pembangunan jangka panjang industri pelancongan pasca COVID-19 dengan sasaran ketibaan 1.2 juta pelancong domestik tahun ini. Sementara itu, pada Majlis Berasingan, Datuk Seri Abdul Karim yang juga naib Presiden Parti Persaka Bumi Persatu PBB memaklumkan Majlis Tertinggi Kepimpinan Parti akan membincangkan hasratnya untuk mewujudkan sayap baharu khas bagi golongan muda berumur 18 hingga 28 tahun pada Mesyuarat Agung 3 tahun sekali PBB pada Jun depan. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan perlembagaan parti yang berkaitan perlu dipinda terlebih dahulu sebelum segala perincian mengenai penubuhan sayap baharu tersebut dapat diperhalusi dan ditetapkan. Beliau yakin Mesyuarat Agung kali ini akan membuahkan hasil positif dan signifikan khususnya dalam mengiktiraf peranan golongan itu agar lebih peka terhadap iklim politik semasa. Susulan penurunan had umur layak mengundi kepada 18 tahun, Datuk Seri Abdul Karim percaya peranan golongan berkenaan dalam menentu masa depan politik negara semakin relevan, terutama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang dijangka akan diadakan pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Kesyukuran dan Apresiasi Kemenangan Pilihan Raya Umum DUN Sarawak ke-12 peringkat DUN Asajaya di Kompleks Sukan Asajaya. Kemenangan yang diraih pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 yang lalu merupakan kepercayaan yang jelas diberikan oleh rakyat kepada barisan kepemimpinan untuk membawa perubahan di negeri ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi memberitahu peluang yang diberikan itu membuktikan rakyat mahu calon yang dipilih menjalankan tanggungjawab sebagai telinga dan suara di kawasan masing-masing.
Datuk Julahi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau berkata ini termasuk kepercayaan yang diberikan oleh pengundi di kawasan itu terhadap beliau selama 4 penggal sebagai Adun Sebuyau. Beliau berucap demikian pada Majlis Kesyukuran Kemenangan Pilihan Raya Negeri ke-12 dan pengiktirafan Sebuyau sebagai daerah di Dewan Pembangunan Sebuyau. Datuk Julahi juga optimis bahawa selepas pengiktirafan sebagai daerah baru, daerah itu juga mampu bersaing dan berkembang pada masa akan datang, lebih-lebih lagi lokasinya yang terletak berdekatan dengan Jambatan Batang Lupar. Mengulas lanjut, beliau juga yakin dengan adanya bandar baru Sebuyau kelak, ia akan merancakkan lagi aktiviti pertanian dan perniagaan masyarakat di kawasan itu. Sementara itu, berucap pada majlis yang sama, Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Karim berkata kejayaan calon dari gabungan Parti Sarawak GPS di bawah Parlimen Batang Lupar pada PRU Dun lepas adalah kemenangan yang sudah dijangka. Datuk Seri Rohani berharap agar wakil rakyat yang dipilih tidak terlalu selesa dengan kemenangan yang dicapai, sebaliknya terus berjuang untuk penduduk kawasan agar tiada yang tercicir daripada arus pembangunan. Beliau menjelaskan kredibiliti calon yang bertanding memberi keyakinan kepada penduduk di kawasan tersebut untuk memilih wakil rakyat yang mampu membawa pembangunan di kawasan mereka. Beliau yakin kemajuan di kawasan pesisir itu akan terus berkembang di bawah kepimpinan Adun Sebuyau, Datuk Julahi Narawi yang kini dilantik sebagai Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang baharu. Pasukan baharu untuk Sibu baharu. Itu semangat 4 ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan seorang senator di Sibu untuk membawa perubahan dan menyelesaikan permasalahan rakyat di Sibu selepas gabungan Parti Sarawak GPS berjaya menang 4 daripada 5 kerusi DUN di bahagian itu dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak yang lalu. Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, satu pertemuan telah diadakan di antara beliau dengan ahli pasukan iaitu Adun Pelawan Michael Tiang, Adun Dudong Datuk Seri Tiong King Sing, Adun Bukit Asik Joseph Chiang dan Senator Robert Lau untuk membincangkan permasalahan yang dekat di hati rakyat. It's the first time also Sibu has so many YB in the government, okay? 4+1. So we have created a team that we call a new team for new Sibu, which they to voice and deliver effectively for the people of Sibu. Dr. Anwar berkata demikian ketika ditemui media di Sibu. Dedahnya, antara isu yang dibincangkan adalah masalah bekalan air, masalah perparitan, masalah pengangkutan awam, perumahan kos rendah dan isu perkhidmatan di Hospital Sibu. Justru ke arah menyelesaikan isu-isu tersebut, beliau menjelaskan pembahagian tugasan juga telah dibuat dalam kalangan pemimpin-pemimpin terbabit. Bagi isu perparitan, banjir dan bekalan air akan dikendalikan oleh Adun Dudong, Datuk Seri Ting King Sing. Adun Pelawan Michael Tiang pula akan memfokuskan kepada isu pengangkutan awam ke arah mewujudkan pengangkutan awam yang murah dan cekap di Sibu. Adun Bukit Asik Joseph Chiang pula diberi tanggungjawab untuk mengetuai isu berkaitan trafik dan jalan raya di Sibu dan Senator Robert Lau dipertanggungjawabkan untuk memantau isu perumahan dan pusat rekreasi. Dr. Anwar sendiri akan memfokuskan isu perkhidmatan di Hospital Sibu agar dapat ditambah baik dan dinaik taraf. Pada PRU DUN Sarawak Disember lalu, GPS berjaya merampas kerusi Bukit Asik dan Pelawan dari Parti Tindakan Demokratik DAP selain menang bergaya di kerusi Dudong dan Nangka. Bukan sekadar memperkasakan kemahiran pasukan penyelamat tetapi juga meningkatkan kemampuan komuniti setempat. Itu peranan bersama yang dimainkan oleh Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak dalam mendidik semua pihak untuk bertindak pantas apabila berlaku bencana banjir. Pengarah APM Sarawak Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Mokhtar Samad menjelaskan banjir yang berlaku di Selangor penghujung tahun lepas jelas membuktikan tanpa kesiapsiagaan komuniti, bencana juga boleh meragut nyawa. Penduduk itu tahu memahami keadaan kenaikan air itu. Walaupun mungkin ada kita buat amaran-amaran awal untuk supaya mereka tidak terlalu panik, tetapi mereka kena ambil tahu. Ini berlaku berdasarkan ramalan kita yang memang dah tertulis dalam amaran-amaran kita yang ada. Mokhtar memberitahu demikian kepada media selepas program simulasi banjir eksersis menyelamat di Kota Semerahan.
Program sehari bersama Universiti Teknologi Mara UiTM Semerahan itu turut melibatkan 40 penuntut yang mendedahkan kaedah asas penyelamatan di air. Kerja-kerja hiasan dalaman bagi Masjid Al-Qadim, iaitu masjid tertua di bahagian Sibu, dijangka siap menjelang bulan Ramadan tahun ini. Menurut kontraktor kerja hiasan dalaman masjid tersebut, Wan Ahmadi Wan Zain, struktur utama yang berasaskan kayu berkualiti tinggi digunakan pakai bagi mengekalkan siri bidanya yang telah berusia lebih 160 tahun. Di Sibu tu memang atas keprihatinan YB kawasan juga kerajaan Negeri Sarawak mengekalkan bangunan tu sebagai salah satu bangunan bersejarah di Bandar Sibu kita. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita semasa lawatan rasmi isteri Ketua Menteri Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jum'ani Tun Tuanku Haji Bujang ke Masjid Al-Qadim Sibu. Dalam lawatan tersebut, beliau diberi taklimat mengenai perkembangan semasa projek hiasan dalaman oleh kontraktor yang bertanggungjawab. Terdahulu, beliau turut melakukan lawatan rasmi ke Sekolah Kebangsaan Abang Ali Sibu dan seterusnya menghadiri program Maksa Cares. Saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 23 Januari. Terus patuhi SOP COVID-19 yang sahih hanya di RTM. Assalamualaikum dan salam hormat.